Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami dari kumpulan yang akan membentangkan tajuk bagaimanakah aplikasi gadget mempengaruhi nilai kepribadian institusi keluarga pada masa kini. Saya Azri Bahidrat. Nama matrik kad 17-F 18F 1046. Okey. Pengenalan dia adalah pengaruh gadget terhadap institusi keluarga akan serba sedikit terjejas. Matlamat ringkasan ini adalah mengetahui pengaruh gadget terhadap institusi keluarga serta mengetahui bagaimana cara untuk mencegah pengaruh buruk. Gadget adalah teknologi pada masa kini sering muncul dengan perkara baru. Teknologi jelas mempengaruhi perkembangan anak-anak kerana sebuah perangkat teknologi merupakan media pembelajaran yang akan efektif kerana kemajuan teknologi juga dapat membantu daya kreatif anak-anak. Tidak dapat dijadikan lagi bahawa sekarang teknologi telah berkembang kiannya pesat. Teknologi diciptakan untuk mempermudahkan urusan manusia. Berbagai macam jenis teknologi yang tidak terhitung jumlahnya dapat kita jumpa di zaman yang moden ini. Salah satu contoh teknologi yang sangat popular adalah gadget. Setiap orang menggunakan gadget dengan teknologi yang moden seperti televisyen, telefon bimbit, komputer, tablet, smartphone dan lain-lain. Okey, gadget ini dapat ditemui di mana-mana saja, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak kini telah menjadi konsumen aktif di mana banyak produk elektronik dan gadget yang menjadi anak-anak sebagai target pasaran mereka. Kesan bagaimanakah aplikasi gadget ini mempengaruhi nilai kepribadian institusi pada masa kini. Okey, yang pertama adalah alat penyebaran bahan lucah. Telefon bimbit telah disahkan diguna sebagai alat penyebaran bahan lucah. Penyebaran video-video lucah maupun gambar-gambar berunsur lucah sangat berleluasa terutamanya dalam kalangan remaja pada masa kini. Kemampuan telefon bimbit dalam menghantar SMS, MMS, merakam, membuat turut gambar dan video menjadikan kegiatan dan aktiviti anak-anak sekarang menjadi tidak terkawal dan membimbangkan banyak pihak. Okey, selain itu, kita bimbang sekiranya remaja sudah pandai untuk menghantar mesej-mesej yang berunsurkan lucah dengan rakan-rakan di sekolah kerana bimbang ia akan menjatuhkan maruah individu yang terbabit. Mereka yang masih muda sememangnya mempunyai keinginan untuk mencuba dan melihat sesuatu yang baru. Malang sekali, kebanyakan remaja zaman kini menjadi ketagih dengan aktiviti penyebaran gambar dan video berunsurkan lucah melalui telefon bimbit. Sekiranya keadaan impak yang teruk terutamanya kepada remaja kerana dikhawatiri situasi ini menular kepada masalah lain seperti kes rogol, berzina, menjalinkan hubungan seks bebas dan mengandungkan anak luar nikah. Okey, kesan yang kedua adalah hubungan keluarga semakin renggang. Okey, kita pun tahu kan, keburukan pengguna aplikasi gadget juga dilihat menerusi hubungan keluarga yang semakin renggang. Jika diperhatikan dengan jelas, kebanyakan masyarakat kita seolah-olah tidak mempedulikan perihal keluarga masing-masing. Mereka seakan-akan tidak mahu mewujudkan komunikasi yang harmoni bersama-sama keluarga. Okey, contohnya yang dapat dilihat apabila sebuah keluarga yang keluar makan bersama, mereka sibuk dengan telefon bimbit masing-masing sehingga komunikasi antara keluarga amat terbatas. Okey, keadaan ini tidak sewajarnya dan tidak seharusnya berlaku kerana keluarga tergolong dalam kalangan orang yang terpenting dalam kehidupan kita. Perbualan yang terlampau kurang akan menjadikan hubungan keluarga menjadi sangat renggang dan menjauhkan jarak hubungan masing-masing. Okey, situasi atau masalah ini akan menular kepada anak-anak. Sekiranya ibu bapa tidak tahu memainkan peranan masing-masing, anak-anak berkemungkinan besar akan menjadi sangat tersisih dan menjadikan mereka individu yang pasif dewasa kelak. Hal ini tidak seharusnya berlaku kepada masyarakat kita kerana bimbang masa depan anak-anak kita bakal terjejas. Okey, pengguna telefon bimbit tidak salah tapi haruslah bijak menggunakan dan tidak terlalu lalai dengan kemajuan dunia sehingga melupakan perkara terpenting dalam hidup. Okey, kita teruskan kepada yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Hairul. Nombor matrik F1998 dan saya sebagai presenter 2. Baiklah, seterusnya adalah penyebaran fitnah ataupun kabar angin. Penggunaan aplikasi gadget boleh membawa kepada masalah penyebaran fitnah atau kabar angin. Manusia tidak lari daripada menyuarakan sesuatu dan sesuatu tidak kira sama ada perkara tersebut dianggap benar maupun tidak benar.
Berita mengenai kabar angin yang disebarkan kadang-kala boleh menjatuhkan seseorang, dan ini bukanlah satu perkara yang baik, malah harus dielakkan. Penggunaan SMS sememangnya telah menjadi kaedah utama dalam menyebarkan kabar angin yang tidak benar ataupun fitnah terhadap seseorang. Cara ini dilakukan apabila seseorang yang menghantar kiriman SMS tentang kabar angin palsu mengenai seseorang individu kepada individu yang lain, kepada pihak yang mempercayai secara terbuka tanpa usul periksa, akan menyebarkan kepada pihak lain sebagai bahan cerita tanpa bukti yang sahih. Ini akan memberi kesan negatif kepada individu terlibat atau pihak-pihak tertentu. Seterusnya adalah pembaziran masa. Sesetengah pihak menganggap penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja ini membazirkan waktu. Ramai pihak yang bersetuju dengan kenyataan ini, terutamanya golongan ibu dan bapa. Telefon bimbit yang canggih mempunyai banyak kelebihan. Fungsi ini boleh melalaikan para pelajar. Masa mereka akan banyak dihabiskan dengan bermain game, melayari internet, terutamanya laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan mendownload lagu, streaming video, memuat naik profile picture, chatting dan juga video call dan sebagainya. Waktu mereka yang terluang sepatutnya diisi dengan aktiviti beriadah, belajar dan membuang masa bersama keluarga. Namun, disebabkan kesan penggunaan telefon bimbit telah menyebabkan mereka membuang masa begitu saja. Kesan yang mendatang dapat dilihat menerusi kemerosotan prestasi pelajaran di sekolah anak-anak. Baiklah, yang terakhir daripada saya adalah pembaziran wang. Penggunaan telefon bimbit bukan saja membazirkan masa, malah turut menyebabkan pembaziran wang ringgit. Kebanyakan daripada kita menggunakan kad prabayar ataupun pasca bayar untuk membuat isian semula kredit bagi memudahkan kita membuat panggilan, SMS, MMS ataupun melayari internet. Malah individu yang menggunakan kad prabayar ini tidak memperuntukkan jumlah tertentu dan hanya bergantung kepada kadar penggunaannya. Ada ketikanya kad prabayar bernilai RM50 boleh dihabiskan dalam masa 1 minggu. Dan semakin banyak kadar penggunaan, semakin banyak juga kos yang dikeluarkan untuk menambah nilai kredit. Selain itu, terdapat juga kalangan individu yang gemar bertukar-tukar telefon bimbit. Mereka terlalu gairah untuk memiliki pelbagai jenis telefon bimbit kerana kepelbagaian fungsi yang terdapat di dalamnya. Dalam pada itu, individu yang menukar telefon bimbit kerana ingin bergerak seiring dengan trend semasa, mereka ini tidak mahu dikatakan ketinggalan di belakang. Sesetengah pelajar sanggup menggunakan duit belanja untuk membeli telefon bimbit dan ada pula yang menggunakan beasiswa atau pinjaman yang diberikan. Keadaan ini akan merugikan mereka. Tambahan pula, individu yang gemar bertukar telefon bimbit ini mungkin ingin menunjuk kepada rakan mereka. Walau apapun yang kita lakukan, perlulah selaras dengan bajet dan kemampuan masing-masing kerana ianya boleh mendatangkan kesan negatif kepada seseorang individu. Dan itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan paskan kepada presenter seterusnya. Nama saya Muhammad Denis Aziz bin Muhammad Hafizi, matric number 17-DCL18F1020. Okey, yang keenam, menjejaskan pelajaran. Bagi kalangan pelajar sekolah, penggunaan telefon bimbit selalunya mendatangkan keburukan di mana pelajaran mereka boleh terjejas sekiranya masa yang diperuntukkan untuk mengulang kaji pelajaran telah diganti dengan masa melayan telefon bimbit. Ibu bapa yang tidak memata aktiviti anak-anak mungkin tidak menyedari anak mereka terlalu leka berbual dan membalas SMS. Ianya sekaligus melalaikan mereka, terutama apabila telefon bimbit dibawa ke sekolah. Okay. Pelajar-pelajar suka memberi petua sepenuhnya di dalam kelas kerana terlalu asyik bermain dengan telefon bimbit daripada mendengar guru mengajar. Tanpa disedari keadaan ini telah menjadikan pelajar ketagih sehingga tidak mahu menyiapkan kerja sekolah. Kebenaran membawa telefon bimbit di sekolah mengalahkan lagi para pelajar untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik, misalnya meniru suatu perasaan. Dengan adanya telefon bimbit, para pelajar menganggapan bahawa mereka tidak perlu
jika tidak perlu bersusah payah untuk menelaah buku selama berjam-jam dan bersusah payah untuk belajar daripada lewat jam-jam bersusah payah untuk belajar sehingga lewat malam. Hal ini kerana dengan penggunaan telefon bimbit sahaja mereka dengan mudah untuk meniru sewaktunya peperiksaan berlangsung. Kebenaran untuk membawa telefon bimbit harus dipertimbangkan oleh bagi pihak kerana ia lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Ketujuh, menjejaskan kesihatan. Di sebalik semua perkembangan teknologi, ramai yang tidak mengambil serius terhadap kesan sampingan yang bakal dihadapi. Ramai yang menolak kebenaran berkenaan kabar angin yang mengatakan macam jenis teknologi mungkin mengancam kesihatan atau keselesaan hidup. Terdapat pula individu yang membuat pelbagai adanya dan bertindak melulu tanpa maklumat yang sahih. Bagaimanapun dengan kurangnya kesedaran mengenai kesihatan diri, maka kebanyakan individu menggunakan telefon bimbit secara terhad. Para pekaji telah membuat beberapa kajian yang melibatkan kesan penggunaan telefon bimbit terhadap kesihatan manusia. Misalnya, penggunaan telefon bimbit yang melampau lama boleh menjejaskan kesihatan. Mata terpaksa bekerja keras akan menjadi cepat letih kerana memberi fokus yang terlampau lama pada skrin yang kecil. Bahu dan tengkuk juga akan terasa sakit akibat lama berduduk menghadap telefon. Jari yang menekan SMS jari juga boleh sakit sekiranya terlampau lama membalas SMS. Di samping itu juga sinaran radiasi juga dirisaukan mampu untuk mengganggu kesihatan dalam jangka masa panjang. Masyarakat zaman moden lebih bergantung pada pelbagai jenis teknologi kerana setiap pekerjaan menjadi mudah tanpa perlu bersusah payah. Kebergantungan terhadap teknologi seperti telefon bimbit mempunyai kebaikan dan keburukan. Selain itu, penggunaan telefon bimbit turut merisikokan nyawa seorang daripada diserang tumor telinga akibat penggunaan telefon bimbit yang melebihi jangkaan 10 tahun. Kesimpulannya ialah setiap daripada kita haruslah diingatkan supaya tidak terlalu obses dengan telefon bimbit kerana secara tidak langsung boleh memudaratkan diri sendiri. Mungkin ini adalah sebahagian daripada gaya hidup masyarakat jika yang mampu kelihatan tampak bergaya dan mengikut trend. Namun hendaklah dilakukan secara berpada-pada supaya tidak mengabaikan keperluan lain dalam kehidupan seharian. Sekian daripada kami semua. Terima kasih.